الحكمة والعقل وحسب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua bentuk amal soleh yang kita kerjakan, mudah-mudahan ia menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan sebagai isti'dadul maut qabla nuzulul maut, yakni kita membuat persediaan mati sebelum datangnya kematian, yakni memperbanyakkan memperbuat amal-amal soleh dan bekalan untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan jikalau baru ni kita ambil hadis Nabi seperti sabda Nabi SAW, jadi kita ambil atas sikit. Dan jikalau ada orang yang bapa itu nescaya adalah ia mengkayakan dia dengan akal, tanda kebajikan di dalam dunia dan di akhirat. Jadi akal ni mulia akal apabila seseorang itu dia apa kesusahan, miskin, maka dengan akal lah menyebabkan kadang-kadangnya dia menjadi kaya, menjadi senang disebab akal dia bijak, dapat berfikir untuk mengkayakan. Itu di antaranya kelebihan akal yang ada pada seseorang. Dan dengan dia juga akal ini tanda kebajikan di dalam dunia dan akhirat, yakni dengan akal jugalah tanda seseorang itu dapat membuat kebaikan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dengan akal dialah dia dapat mengerjakan kebajikan, kebaikan di dalam dunia dan di akhirat. Itu orang panggil akal yang sehat. Hanya akal yang berpandukan kepada keimanan saja yang dapat melaksanakan kebaikan di dalam dunia dan akhirat. Adapun akal yang tidak berpandukan kepada iaitu kepada keimanan yang teguh, maka akal itu dia akan mengikut petunjuk nafsu. Itu di antaranya. Adapun akal yang mengikut dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akal itu dia akan fikir dengan kebaikan semua. Sikit-sikit dia fikir nak buat kebaikan itu, kebaikan ini, kebaikan bentuk di dalam dunia, kebaikan bentuk untuk di akhirat. Itu di antaranya kebijaksanaan akal. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok juga dalam hadis ni masalah ini Al-Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini. Dan begitu juga daripada Anas bin Malik dan seorang lagi iaitu Abdullah bin Abbas, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi tiap-tiap suatu itu pegawai, dan bahawasanya pegawai mukmin itu akal, kata Rasulullah SAW. Dan adalah bagi segala yang menjahat yang membawa kenderaan itu, tiap-tiap sesuatu ada yang membawa kenderaan, dan kenderaan manusia itu adalah akal. Antara lagi Rasulullah SAW menyatakan lagi, iaitu tiap-tiap suatu itu ada pegawai dia, ada penjaga dia. Dan pegawai orang mukmin itu ialah akal. Orang mukmin ni dia banyak berpandu kepada akal yang sehat, yakni akal keimanan. Bukan orang munafik. Orang munafik dia banyak guna akal juga, tetapi akal dia tidak berpandukan kepada keimanan yang menjadi petunjuk kepada Al-Quran dan hadis. Itu orang munafik. Adapun orang beriman, pegawai dia adalah akal. Yang mana akal itu
bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis, maka dia akan kawal orang mukmin itu. Orang mukmin bila dia nak melakukan maksiat, dia akan guna akal dia, baik atau tidak ni. Ataupun dia bila dia kurang ibadah, dia akan fikir selalu, bagaimana ibadah aku ni, bagaimana kekurangan aku yang dalam bentuk ibadah pada Allah ni. Maka sentiasa menjaga dia. Ini disebabkan akal dia yang berpandukan kepada Al-Quran. Kalau saya tengok dalam hadis ni, wa kalamu wa isyaratul kalam an-Nawawi, diisyarat oleh kalam al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksudkan pegawai akal ini, pegawai mukmin itu ialah akal yang berpandukan kepada Al-Quran, petunjuk. Itu. Maka dia akan kawal orang mukmin. Orang mukminin akan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dan adalah bagi segala yang membawa itu, menjahat itu, yakni membawa kenderaan itu. Itu sesuatu itu ada yang membawa kenderaan, dan kenderaan manusia itu adalah akal. Akal lah yang akan bawa manusia pergi di mana. Akal lah yang akan membawa manusia menjadi jahat. Akal lah yang membawa sebagai kenderaan yang membawa manusia ini menjadi orang yang baik dan orang-orang yang soleh, dan bertambah lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia sebagai kenderaan yang dibuat misal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah bagi tiap suatu itu tiang, dan tiang agama itu akal. Jadi tiap-tiap sesuatu itu ada tiang dia. Surau kita ni ada tiang dia. Maka tiang kepada agama itu adalah akal. Itu tiang keteguhan iman Islam, agama itu ialah akal. Akal, maksud akal di sini akal yang bersumberkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan akal yang berpandu, yang bersumberkan Al-Quran dan hadis, keimanan itu, dia akan menjadi agama seseorang itu teguh. Itu di antaranya. Maksudnya orang panggil akal dia itu sebagai tiang, dan tiang itu dikuat lagi dengan diisi dengan keimanan, diisi dengan orang panggil ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu rumah itu nak kuat dia macam-macam lah, ada besinya, ada batunya, tu berapa besinya dalam nak mengukuhkan lagi tiang tu. Itu bentuk tiang semin. Tiang kayu pula, kayu pun kuat, kerah kayu ni, berbagai-bagai jenama kayu. Nak supaya kuat tiang itu. Itu di antaranya. Jadi begitulah, tiang kepada agama itu akal, yakni akal yang berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Maka orang yang mempunyai akal, dia menjadikan akal ini bersumber kepada Al-Quran dan hadis, sentiasa dia rujukkan kepada Al-Quran dan hadis para ulama. Maka ketika itulah agama dia jadi kuat. Itu di antaranya, sebab tiang pada agama itu adalah akal. Dan sabda Nabi SAW lagi, dan adalah bagi tiap-tiap kaum itu suatu yang menolong dia, dan yang menolong manusia itu akal. Kata Rasulullah SAW lagi, sambungan hadis Nabi SAW lagi, bagi tiap-tiap kaum itu ada orang tolong dia. Sesuatu kaum, sesuatu kumpulan, kuat kumpulan itu ada orang tolong dia. Maka dengan dapat kekuatan kaum itu, kumpulan itu, disebabkan ada yang menolong dia, ada sesuatu yang menolong dia. Itu di antaranya. Dan yang menolong manusia itu, seseorang manusia itu akal. Ini akal yang menjaga manusia. Dia menolong manusia. Manusia sentiasa menggunakan akal. Itu di antara pentingnya akal. Nak hadis ni nak cerita bahawasanya pentingnya akal, sehingga Rasulullah SAW membuat misal, membuat perumpamaan begitu banyak dalam hadis Nabi SAW ini. Dan adalah bagi tiap-tiap kaum itu yang memeliharakan dia,
dan yang memelihara akan segala abid itu akal. Jadi tiap-tiap kaum itu ada yang memelihara dia, ada orang yang memelihara dia. Sesuatu kumpulan itu ada orang jaga, maka kumpulan itu kuat. Ataupun kita kata sesuatu negara itu ada tentera jaga kat sepadang, sebagai nak memelihara suatu kaum, suatu kumpulan, suatu negara, suatu bangsa. Maka yang memeliharakan segala abid itu akal, yakni abid orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, perkara yang nak memelihara dia, semakin bertambah dekat dia kepada Allah, akal lah. Jadi sebab apa dia bertambah ibadah kepada Allah? Sebab dia guna akal lah. Akal dia sihat, dia berasa kurang ibadah dia pada Allah, maka dia bertambah ibadah lagi. Dia tahu bahawasanya umur dia ni tak tahu bila dia akan bertemu Allah, bila Allah SWT akan panggil dia. Maka dia sentiasa menggunakan akal. Maka akal lah memelihara orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah SWT. Dan adalah bagi tiap-tiap saudagar itu dagangan, dan dagangan segala yang menuntut ilmu itu akal. Jadi tiap-tiap saudagar, iaitu orang-orang penjual secara besar-besaran ini, ada barang dia ada buat dagangan, ada dia buat ekspor di mana saja. Dia nak bagi di mana saja, nak pergi negara ni ke, negeri ni ke, atau suatu tempat ni ke. Maka dagangan segala yang menuntut ilmu itu akal. Maka sesuatu yang nak menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai dagangan kepada yang menuntut ilmu itu, ialah mesti berpandu kepada akal. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, iaitu akal salah satu nak menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan akal yang cerdik, akal yang sihat, supaya mudah memahami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Qal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan adalah bagi tiap-tiap rumah itu melangkarkan dia dan melangkarkan segala orang yang siddiq, orang yang shadiq itu akal. Dan bagi tiap-tiap rumah itu ada yang melangkar, yakni ada langkahan dia, ada tangga dia, ada tangga untuk kita naik sesuatu rumah itu. Tu sesuatu rumah ataupun di surau ni, dia ada tangga dia nak naik tu. Maka yang untuk tangga kepada segala orang yang siddiq, orang yang benar itu akal. Tangga kepada kejayaan orang yang siddiq itu, orang panggil siddiqin itu, orang yang benar itu, ialah akal. Sebab akal dia sihatlah, menyebabkan dia jadi orang yang ahli siddiq, orang ahli kebenaran, orang panggil orang yang benar. Sebab dia guna akal lah, dia menjadi orang yang benar, dia tidak berdusta. Ini berpandukan kepada akal yang sihat. Maka menyebab akal dialah sebagai tangga kepada kejayaan dia menjadi orang yang siddiq, orang yang benar itu, kerana akal dia yang membawa dia tu. Akal yang sihat itu di antaranya. Dan adalah bagi tiap-tiap binasa itu yang meramaikan dia, dan yang meramaikan akhirat itu akal. Dan adalah bagi tiap-tiap binasa itu yang meramaikan dia, apa maksudnya? Yakni iaitu perkara yang meramai di sini ai fid dunya. Yang saya tengok naskah hadis itu, ai fid dunya, tiap-tiap yang meramaikan, ya, perkara yang membinasakan sesuatu keduniaan itu, ada perkara binasa dia. Setiap perkara urusan dunia ni bila kita fikir, kadang-kadangnya berpandu kepada akal, ada binasa dia kalau tidak berpandu kepada Al-Quran dan hadis. Perkara dunia dan disebut oleh Al-Imam Ibn Asakir wa Abu Munzir, dia kata apa? Wal aqlu, iaitu dia sebut wal aqlu fi amri dunya mudarrah. Akal ini pada urusan dunia ini dia akan menjadi mudarat. Kalau urusan dunia ni, kalau kita tidak berpandu kepada Al-Quran dan hadis, maka akal ini jadi rosak. Tu kalau urusan dunia kita berpandukan kepada Al-Quran hadis,
Pergilah kita nak pergi di mana saja pun dalam urusan kehidupan dunia kita, nak buat apa-apa urusan dunia, perniagaan ke, tak kira lah. Tapi berpandu kepada Al-Quran hadis agama, maka dia akan selamat. Tapi bila kita fikir tentang akal ni, dia akan rosak. Itu masuk meramaikan. Dan yang meramaikan akhirat itu akal. Yakni bila iaitu perkara yang akal pula bila dia fikir pada urusan akhirat, maka itu menunjukkan akal dia panjang. Itu maksudnya meramai di sini. Adapun kalau kita fikir urusan akhirat, akal ni, maka itu tanda akal dia panjang. Akal itu akal yang sehat. Itu yang dimaksud. Wa isyara li Iman Ibnu Asakir wa Abu Munzir. Itu di antaranya. Batulah perbahasan hadis Nabi SAW itu cukup luas. Tapi bila kita mengaji hadis, tak bolehlah kita mempelekehkan orang. Ni berdoa, hak ni panggil macam-macam jenis. Tak boleh. Sebab itulah orang yang mengaji ilmu usulul hadis, sebelum nak mengaji ilmu hadis kena mengaji usulul hadis, ulumul hadis dulu. Tu nak mengaji tafsir Al-Quran kena mengaji ulumul Quran dulu. Sebab itulah orang kadang-kadang dia mengaji ilmu hadis, kebanyakan dia berasa dia pandai belaka, dia tahu belaka. Ini bahaya. Sebab itulah Maulana Husain Al-Qudri dia selalu pesan, kita dalam kita mempelajari ilmu hadis ni jaga. Penyakit paling besar seorang ilmu hadis ataupun orang yang ambil dari bidang hadis ni, dia suka membid'ahkan orang, dia suka orang panggil mempelekehkan orang. Ni suatu penyakit. Sebab urusan ilmu hadis ni luas. Murad Nabi kata begini kalau kita tengok luar di luar orang. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW sebenarnya begini. Ini semua dibahaskan oleh para ulama. Itu di antaranya. Sebab itulah tu ilmu hadis ni luas. Sebab itulah ada seorang hamba Allah tu dia kata, kalau sesiapa ada anak-anak cucu, masuklah dalam bidang hadis. Masuklah, pelajarilah ilmu hadis. Orang duduk belah pasir berdengung lah. Dia kata, belajarlah ilmu hadis. Kerana ilmu hadis lah kita akan nampak kelemahan di mana saja kelemahan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang panggil yang tidak berpandukan hadis Rasulullah. Itu saya dengar begitu saya tahu berat. Suatu perkara yang beratlah. Kita belajar ilmu hadis ni bukan untuk kita nak mempelekehkan orang, nak melemahkan orang, nak membid'ahkan orang, ataupun nak kata orang ni dah betul nak buat ni sehingga di kalangan ulama buat pun dia mempertikaikan. Bukan begitu dalam kita mempelajari ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu daripada Rasulullah SAW. Maka kita memerlukan kepada sifat tawaduk yang lebih. Itu di antaranya. Ini satu penyakit besar. Sebab orang yang dapat menguasai ilmu hadis, dia akan nampak selalu ni tak jadi ni, dia ni baca hadis ni sanad salah ni, gini ni, tu bahaya, penyakit. Na'udzubillah min zalik. Memanglah kita mengaji ilmu hadis kita dapat tahu bila orang ni baca hadis kita tahu ini hadis ni tak betul cara dia gini betul. Tapi kita kena tepi. Itu suatu penyakit yang sangat bahaya. Itu di antara. Sebab kalau kita tengok perbahasan ilmu hadis memang cukup luas. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan adalah bagi ni sabda Nabi SAW lagi, dan adalah bagi tiap-tiap manusia suatu peninggalan yang disesat orang kepadanya, dan sebab orang akan dia kerananya, maka peninggalan segala manusia itu akal, dan adalah bagi tiap-tiap peliharaan itu khimah, dan khimah segala mukmin itu akal. Sabda Nabi SAW lagi, tiap-tiap manusia itu ada suatu peninggalan yang disesat, yang dihilang. Maksud disesat orang kepadanya. Tiap-tiap manusia itu ada peninggalan. Hak dia tinggal tu ada barang sesat, ada barang dia jumpa, tu di antaranya barang peninggalan manusia tu. Dan sesat orang dan sesat orang akan dia kerananya. Jadi orang sesat ni disebabkan peninggalan manusia lah. Peninggalan manusia kadang-kadang menyebabkan orang jadi sesat. Maksudnya warith lil mal. Dalam syarat Imam Nawawi ni
sesuatu waris tu dia tinggal harta, kadang-kadang menyebabkan jadi sesak, maksudnya menyebabkan berlaku perbalahan. Hak ni kata harta aku, hak ni kata ini ayah ni wasiat dah, hak ni kata begini. Menyebabkan sesuatu harta itu jadi sesak. Itu di antaranya. Dan maka peninggalan segala manusia itu akal. Maka peninggalan segala manusia itu hakikatnya ialah berpandu kepada akal. Peninggal manusia itu ialah akal. Akal lah dia akan dapat fikir. Suatu peninggalan itu adalah suatu sesak, maka manusia yang menggunakan akal dia akan sehat. Buat apa aku nak balah tentang peninggalan harta pusaka. Ayah aku tu aku tinggal ni, perbahagian harta pusaka ni, maka akal lah dia akan fikir. Aku dapat harta dengan cara mudah tanpa penat lelah. Ini harta pusaka yang ditinggal oleh orang dulu sebagai harta yang sesak, dijumpai ataupun diwarisi, diperbahagikan mengikut ilmu faraid. Maka akal lah dia akan fikir. Peninggalan manusia yang sebenarnya ialah akal. Akal lah akan memikir. Iaitu bila akal itu berpandu kepada Al-Quran dan hadis, dia akan fikir, tak baik harta pusaka waris ibu bapa mati dan sebagainya, buat pergaduhan, berbalahan, anak-anak bermacam-macam lagi. Ini di antaranya. Akal yang sehat tidak akan buat begitu. Hanya akal yang kurang saja akan buat perkara-perkara begitu. Akal yang bodoh lah, itu di antaranya. Kurang tu dia maksudnya bodoh, itu di antaranya. Dan adalah bagi tiap-tiap peliharaan itu khemah, dan khemah segala mukmin itulah akal. Dan adalah tiap-tiap peliharaan itu, yakni tiap-tiap binatang hak peliharaan itu. Kita pelihara kucing ke, pelihara ayam ke, peliharaan lembu ke, tak kira lah apa bentuk binatang kita pelihara tu, ada khemah, ada sarang dia, ada group dia, ada panggil bangsa dia tu. Itu di antaranya tiap-tiap barang peliharaan tu. Dan ataupun rebang, kalau ayam kat rebang, tu khemah segala mukmin itu, orang panggil rebang ataupun sarang segala orang mukmin itu ialah akal. Maka orang mukmin ni dia sentiasa duduk dalam akal. Duduk dalam akal. Sebab akal itu, hadis yang di atas itu merupakan pegawai dia. Akal lah akan menjaga seseorang mukmin itu sama ada menjadi baik ataupun menjadi jahat. Itu di antaranya. Ini hadis ini nak menceritakan pentingnya akal. Sebab itulah dalam hadis ini, kalau di bawah syarah ia tu disebut haram rosak akal dengan bahan kuda, bahan ganja, dadah dan sebagainya, ataupun perkara-perkara yang lain lagi. Rosak akal itu hukumnya adalah haram. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-43, berkata segala ulama radhiyallahu anhum bahwasanya akal itu adalah lebih dan ada kurang, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil absar, yakni ambillah ibarat olehmu he segala empunya akal. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala selalu sebut dalam Al-Quran. Allah Taala tahu manusia ni ada akal yang lebih, ada yang akal yang kurang, ada akal yang cerdik, ada yang akal yang kurang cerdik. Itu sebab tu Allah selalu menyatakan Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pengajaran he empunya akal. Itu di antaranya. Allah selalu menyatakan, hai orang beriman, ambillah pengajaran. Itu di antaranya. Sebab itulah al-Imam Sufyan bin Uyainah, al-Imam Sufyan bin Uyainah pernah berkata, kalulah sentiasalah kamu memberi nasihat kepada sesiapa saja. Jangan kamu menunggu kesempurnaan diri kamu barulah kamu nak memberi nasihat kepada orang. Jikalau kamu nak mendapat kesempurnaan diri kamu seperti maksum Rasulullah SAW, maka nescaya tidak ada yang memberi penasihat.
Kerana orang mukmin itu sentiasa mengambil ibrah, ambil pengajaran. Sebab itulah Allah menyatakan Al-Quran, kata Sufyan bin Uyainah, iaitu sebablah Allah selalu menyatakan Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pengajaran, ambillah ibadah, hei orang-orang yang mempunyai akal. Allah Ta'ala tahu manusia ni, dia walaupun dia kurang tapi dia masih mempunyai akal. Akal dia tu walaupun dia tak belajar tinggi, disebabkan akal dia tidak mengatasi akal orang lain, boleh belajar tinggi, akal dia cerdik orang lain, tapi akal dia itu masih sihat lagi. Walaupun akal orang itu kurang sihat, tapi akal itu boleh berpandu lagi pada Al-Quran dan hadis. Bahkan akal yang kurang inilah, jika dia berpandukan kepada Al-Quran dan hadis, berpandukan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya dia lebih cerdik berbanding akal orang yang cerdik, tetapi tidak berpandukan kepada keimanan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu di antaranya. Patutlah Allah selalu menyebut ya fa'tabiru ya ulil absar. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kata Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, bermula kepala akal itu 3 perkara. Pertama, memaafkan kesalahan manusia. Kedua, merendah diri dan kepada orang yang kurang martabat daripadanya. Ketiga, dahulu ia bicara, kemudian maka berkata ia. Setengah daripada kepala akal. Kepala akal di sini yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas iaitu ibu kepada akal itu. Kepada akal itu ada 3 perkara. Salah satu di antaranya 3 perkara lah, banyak lagi. Di antara disebut oleh Abdullah bin Abbas kepala akal ni, pertama, memaafkan kesalahan manusia. Itu memaafkan kesalahan manusia. Sentiasa kita memaafkan kesalahan manusia, walaupun manusia buat jahat pada kita bermacam-macam jenis, fitnah ke apa lagi, bentuk bermacam-macam lagi. Maka kepala orang yang berakal, kepala berakal itu dia sentiasa maaf. Biar ke dia lah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tu sebab kaum-kaum terdahulu yang mana mereka membuat zalim, maka hakikatnya mereka akan kembali kepada kubur juga. Orang yang baik akan mati, orang yang jahat juga akan mati. Maka disitulah akan dibicarakan samaan mereka akan diletakkan dalam neraka, dan orang-orang yang bertuah dan yang baik itu akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik itulah kepala akal ini memaafkan kesalahan orang. Ni barang orang panggil suatu barang yang payah. Tapi kalau kita boleh buat, maka itulah kita dapat menguasai kepala akal. Orang panggil orang yang cerdik. Itu di antaranya. Kedua, merendah diri kepada orang yang kurang martabat daripadanya. Jadi salah satunya kepala akal itu lagi, ibu kepada kepala akal lagi, hok panggil barang hok payah ni. Barang hok panggil siapa yang buat maka dia hebat. Sebut sehingga disebut oleh Imam Ghazali menyatakan apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas berkaitan hak ini, siapa yang buat ketiga perkara ini, maka ini luar biasa yang berlaku pada dia. Tidak akan berlaku sesuatu luar biasa kepada seseorang, kata seperti mana disebut oleh Al-Imam As-Surqi rahimahullahu ta'ala. Begitu juga Al-Imam Ibnu Asakir dalam memperbahaskan perkataan Abdullah bin Abbas ini. Dia menyatakan bahawasanya tidak akan berlaku pada diri seseorang luar biasa, melainkan seseorang itu buat luar biasa. Itu di antaranya. Banyaklah apa luar biasa. Seorang itu selalu melakukan solat tahajud ke, dia buat perkara luar biasa. Yang mana orang manusia payah nak buat. Ada orang manusia boleh buat, tapi kebanyakan manusia jarang boleh buat. Dia boleh buat. Misal kata sentiasa bangun tahajud, misal kata dia boleh buat begitu, perkara luar biasa. Maka perkara luar biasa itulah akan berlaku pada dia.
Sesiapa yang nak perkara luar biasa itu, maka hendaklah dia buat perkara luar biasa. Itu di antara disebut oleh para ulama-ulama yang muktabar. Ini salah satunya 3 kepala akal ini, iaitu hak perkara luar biasa belaka. Yang kedua, daripada 3 perkara kepala akal itu, merendah diri kepada orang yang kurang martabat daripadanya. Itu orang yang kurang martabat daripada kita rendah diri, kita sifat tawaduk. Tak kira nisbah ilmu ke, nisbah harta ke, nisbah keturunan ke, tak kira. Kita hebat ilmu, maka kita kena rendah diri kepada orang yang kurang ilmu. Kita hebat dalam bidang harta, maka kita kena rendah diri kepada orang yang kurang harta daripada kita. Kita hebat keturunan kita, maka kita kena rendah diri kepada orang yang kurang keturunan yang daripada kita ni. Ataupun kita comel, kita handsome, kita rendah diri kepada orang yang kurang handsome daripada kita. Ataupun kita bos, kita menteri, kita wakil rakyat, kita apa lagi, kita rendah diri kepada orang yang bawahan. Itu adalah kepala akal. Sebab hak ginilah payah orang buat, memaafkan kesalahan orang tu tadi tu. Bukan senang nak buat, tapi dia perkara luar biasa. Perkara luar biasa itulah disebut oleh Imam Subki, sesiapa yang membuatnya, maka perkara luar biasa akan berlaku pada dia. Sesiapa yang nak luar biasa yang berlaku pada dia, maka hendaklah dia buat perkara luar biasa. Itu di antaranya. Jadi merendah diri kepada orang yang di bawah ini payah. Itu di antaranya. Kebanyakan dia rasa aku lebih, maka aku nak rendah diri pada dia. Aku boh ni kan, maka aku nak rendah diri pada kuli-kuli aku ni. Tu jarang. Sedangkan di sana adalah martabat yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW, bila sebenarnya Abdullah bin Abbas yang ambil perkataan dari Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah dalam hadis lain seperti mana Al-Imam Baihaqi menceritakan, Rasulullah kata, tidak akan mulia seseorang orang yang atasan itu melainkan orang yang di bawahnya. Tidak akan jadi seseorang itu pemimpin disebabkan ada orang bawahan dia. Tidak akan jadi seseorang itu bos disebabkan ada orang yang di bawah dia. Seseorang itu tidak akan boleh jadi ustaz, tidak boleh jadi cikgu, tidak boleh jadi tok guru. Kalaulah kau tidak ada anak murid, bagaimana? Maka martabat seseorang itu jadi tinggi disebabkan orang bawahannya. Batullah Rasulullah SAW bila para sahabat berhijrah di Madinah, para sahabat kuasa kesenangan, mendapat kesenangan bedam sehingga dapat buka Fathul Mekah, dapat masuk Mekah, kejayaan Rasulullah bersabda, kamu kena ingat, Rasulullah memberi peringatan kepada pembesar-pembesar Islam. Kamu kena ingat, wahai pembesar-pembesar Islam, wahai sahabat-sahabatku, kita jangan lupa bahawasanya disebabkan kita ni pembesar menjadi parlimen peran disebabkan orang bawahan lah. Punca daripada orang bawahan lah menyebabkan kita jadi mulia. Itu di antaranya perkataan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di antaranya. Dan sabda Nabi, dan di antara lagi kata Abdullah bin Abbas lagi, ketiga, dahulu ia bicara, kemudian maka berkata ia. Yani ketiga, salah satu kepala akal ni iaitu dahulu ia bicara, yakni dia berbicara dulu, kemudian maka baru dia berkata. Yakni dia nak buat suatu perkara tu, dia akan fikir dulu, tu maksudnya. Yang ketiga ni, dahulu ia bicara, kemudian maka berkata ia. Maksudnya dia orang kepala akal ni, dia nak cakap sesuatu perkara ni, dia fikir dulu, bukan main pah gitu saja. Orang yang ada kepala akal ni, akal dia hebat luar biasa ni, dia akan fikir dulu sebelum dia bercakap, bukan bakal cakap saja lepas tu baru menyesal. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, orang yang bodoh itu ialah dia berkata dahulu,
baru dia menyesal. Itu orang bodoh. Dia menyesal. Dia kata parok-parok dulu, dia redah parok-parok dulu, apa-apa, baru dia mikir, Allah nyesalnya aku kata begitu tadi. Allah nyesal parok aku kata begitu tadi. Sepatutnya aku tak kata begitu. Itu orang bodoh, kata Sayyidina Ali kallallahu wajhah. Ada pun orang yang cerdik, dia berfikir dahulu. Dia nak berkata sesuatu tu molek atau tidak, dia fikir. Kalau berasa molek, dia akan kata. Kalau hak tak molek, dia simpan, kemah-kemah. Tu di antara perbezaan antara orang yang ada akal dan orang yang tidak ada akal. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu taala. Dan kepala bebal itu, kata Abdullah bin Abbas lagi, kepala bebal itu pun 3 perkara. Kepala bodoh itu, yakni kepala orang yang bodoh itu pun ada 3 perkara. Mana? Pertama, membesar diri dia, sentiasa besar diri, cakap besar diri sama gini, cakap ala besar diri sama. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah salah satu perkara yang mudah orang nampak, kata Sayyidina Ali kallallahu wajhah, adalah keluar dari perkataan orang-orang yang membesar diri. Jadi mudah orang boleh kenal selalu. Orang boleh kenal selalu dia ni cakap besar biasanya ni. Sebab Sayyidina Ali kata salah satu mudah, lebih tajam, lebih mudah untuk memahami perkataan gerak-geri seseorang ialah orang yang bersombong, kata Sayyidina Ali. Kalau orang sombong, kita bercakap, mungkin kita boleh kenal selalu, dia ni cakap sombong, dia ni nampak selalu. Sebab itulah Sayyidina Ali kata lebih tajam, lebih mudah untuk memahami perkataan ialah orang yang sombong. Orang sombong ni mudah selalu kita nak faham dia. Itu di antaranya. Ini tanda yang pertama, orang iaitu kepala beban, kepala bodoh di sini ialah orang yang membesar diri. Kedua, banyak berkata yang tiada yang membawa pada manfaat. Tu dia banyak berkata yang tidak memberi manfaat. Banyak berkata hak tidak memberi faedah. Itu di antaranya. Maknanya kalau kata perkara yang memberi faedah, menyukai saudara dia, membahagia saudara dia, kata-kata yang membawa kepada kebahagiaan keluarga dia, tu tak apa. Walaupun panggil ada lawak-lawak sikit, ada tu tak ada masalah. Tu di antaranya. Melainkan dia sudah banyak berzikir, lainlah. Kalau dia cakap yang tidak memberi faedah kepada keluarga, kepada ahli keluarga dia ke, ataupun dalam jiran dia ke, tak kira siapa pun, kawan dia ke, kan dia cakap yang tidak memberi faedah, tetapi kurang berzikir pada Allah, maka apa yang disebut oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustan, dia kata kamu makhluk, kamu hamba kepada perkataan. Tu kamu hamba pada perkataan kamu tu. Kamu bukan hamba kepada Allah. Tu kata-kata wali tu. Sebab dia waqiah pada kata hakikatnya kita ni dikelilingi oleh makhluk belaka. Hari-hari kita jadi hamba kepada tandas. Hari-hari kita jadi hamba kepada makanan. Hari-hari kita jadi hamba kepada kenderaan nak pergi sini. Hambalah tu. Itu. Tetapi walau bagaimanapun, kalau kita banyak berzikir pada Allah, sentiasa buat ibadah pada Allah, walaupun kita selalu pergi tandas, walaupun kita selalu pergi makan, walaupun selalu naik kenderaan, walaupun selalu pergi di mana saja bentuk menuju kepada makhluk, hakikatnya kita bukan hamba kepada makhluk, kita tetap hamba kepada Allah, sebab kita banyak menyebut Allah. Itu di antaranya. Maka sama juga dengan ni, iaitu kalau kita banyak berzikir pada Allah, tapi kita berkata juga kadang-kadang tidak memberi manfaat, tapi mubah yang harus menyukai saudara, maka kita tidak jatuh pada hamba pada perkataan. Itu tinggi perkataan wali-waliullah, itu Abu Yazid Al-Bustan. Itu di antaranya. Ketiga, diaitkan akan segala manusia yang mengerjakan suatu pekerjaan dan ada ia pun mengerjakannya. Ini satu orang yang bodoh juga, orang yang kepala bodoh ni orang yang paling bodoh lah. Kepala bodoh ni orang paling bodoh. Kepala akal ni orang yang paling cerdik. Itu masuk kepala tu orang paling cerdik, kepala akal. Kepala beban ni kepala orang panggil orang yang paling bodoh. Yang ketiga, diaitkan akan segala manusia yang mengerjakan suatu pekerjaan, adapun ia pun mengerjakannya. Maksudnya orang buat jahat, orang buat maksiat,
Oh, dia duk cerita dah. Oh, dia ni buat kejahatan, buat maksiat begini. Dia buat aib orang. Oh, boleh dia buat maksiat begini. Tapi dia pun buat sendiri. Itu orang yang bodoh, orang paling bodoh. Dia orang lain buat maksiat, dia buat aib. Dia tahu jahat dia ni, buat kejahatan begini, buat maksiat begini, tak patut begini. Oh, dia buat aib, dia cerita ke orang. Tapi dia sendiri buat dengan maksiat itu, kejahatan itu. Itulah orang panggil orang yang paling bodoh, orang yang kepala akal, yakni orang paling bodoh. Itu kata Abdullah bin Abbas. Itu di antaranya. Qal musannifu rahimahullahu taala, dan perhiasan laki-laki itu pun 3 perkara. Pertama, berilmu serta tiada adalah pada segala hukum. Kedua, iaitu memurahkan hartanya akan segala manusia dan dengan tiada dibangkit akan dia. Ketiga, sangat ia usaha pada barang segala pekerjaan yang kebajikan serta tiada menuntut ia dunia kerana bermula akal. Dan perhiasan laki-laki itu, kita berhenti di sini. Apa yang kita dengar pada malam ini, kata-kata para ulama, kata-kata hadis Nabi SAW, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kesihatan pada akal kita. Kita dapat menjaga akal kita, kerana akal yang sihat itu tak dapat tidak mesti berpandukan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka dengan itulah akan menjadi kesuburan keimanan dia. Maka bila iman menjadi subur, menjadi teguh, maka akal jadi sehat. Itu di antaranya. Sebaliknya kalau kita tidak berpandu oleh Quran dan hadis, walaupun cerdik secara mana pun, akal hebat secara mana pun, maka hakikat dia orang yang paling bodoh kerana tidak berpegang kepada Al-Quran dan hadis, apa yang disebut oleh para ulama. Itu di antaranya. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.